Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, terima kasih Nur Iman. Begitu juga saudari Lia saya. Waalaikumsalam. Cikgu Din, terima kasih cikgu ada bersama dengan kita dalam siri kuliah tasawuf. Kuliah tasawuf kita. Dan pertamanya kita syukur kehadrat Allah dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan menambah juga amal dan juga istighfar kita kepada Allah. Agaknya Cikgu Din, Kak Ruzi dengar jelas tak suara kita pagi ini? Terima kasih Muhammad Amin. Waalaikumsalam. Begitu juga anak dua pupu saya ni, Syed Sujairi. Terima kasih Liari dan juga rakan-rakan yang bersama. Begitu juga Ziad daripada Kementerian Pembangunan Wanita. Terima kasih baik. Pertamanya kita mohon maaf kerana siaran kita terlewat daripada yang kita rancang dan kita jangkakan. Itu lebih kurang 1 jam Cikgu Din kita terlewat. Ini berikutan ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan terlebih dahulu pagi ini. Apapun kita dah masuk ke dalam perbahasan tasawuf siri ketiga. Siri yang ketiga. Dan dalam siri pertama yang lalu kita dah sebut dah sedikit sebanyak pengenalan. Antaranya definisi ataupun ta'rifan perkataan tasawuf itu. Dan telah kita sebut beberapa contoh asal terbentuk kalimah tasawuf ni ada katanya dari kalimah sufu, pakaian diperbuat dari bulu. Ini adalah kerana orang dulu yang jenis tak taklah ambil pusing sangat penampilan, pakaian, status. Tetapi dari segi ibadat mereka memang unsing. Memang mereka ni bersungguh dalam beribadat. Jadi mereka ini dulu dikenal melalui pakaian dia, pakaian bulu. Itu daripada pakaian bulu, sufu tu terbit kalimah tasawuf. Ini sudah kita bincang. Dan juga kita telah sebut definisi tasawuf dari sudut bahasa. Antaranya kata Allamatu Sya'rawi ini satu alim besar dalam bidang tafsir yang mengatakan tasawuf itu berasal daripada kalimah as-safa'u, yakni bersih, jernih, tenteram. Itu maksudnya kalimah tasawuf. Memang kerana bertasawuf itu tujuannya tidak lain tidak bukan kita nak bersih dan murnikan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beberapa siri yang telah kita bincang, kita sudah pun menyentuh makna tasawuf. Maknanya gambaran awal kita dah faham sikit sebanyak dah ayanda cikgu apa maksud tasawuf, apa tujuan kita bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Hari ini barangkali kita nak sentuh contoh-contoh pengajian yang ditumpukan perbahasannya oleh ahli sufi, oleh ulama-ulama tasawuf dalam nak beri kita faham tasawuf tu apa. Antaranya ialah Ibnu Athaillah ni satu tokoh dalam bidang tasawuf. Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari, nama panjangnya, yang lebih dikenali dengan nama ringkasnya Ibnu Athaillah. Beliau yang menyusun, yang menghasilkan satu karya tasawuf yang besar yang kita panggil Al-Hikam. Kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah. Jadi dalam kitab Hikam ini dia mengandungi 200 lebih baik-baik hikmah, baik-baik nasihat, tata cara jaga hati, sehingga kan ada pengajaran-pengajaran yang seakan kita tidak pernah terfikir dalam nak didik hati kepada Allah Subhanahu wa taala pun disebut dalam kitab Hikam ini. Itu yang kita nak cuba tengok satu dua
contoh pengajian yang dititik beratkan oleh ulama tasawuf bagi memberi panduan kepada kita supaya hati kita ni biar kita jaga. Jaga hati. Sebagaimana kata Asy-Syibli rahimahullah alaih, jagalah hatimu sebagaimana kamu menjaga dirimu daripada ditimpa kemudaratan. Maknanya kita jaga diri kita baik-baik, hati terlebih lagi. Baik. Antara contoh pengajian yang kita nak sebut pada tengah hari ini ialah sahabat-sahabat sekalian, ada disebut oleh Ibnu Athaillah satu hikmah yang berbunyi rubbama mana'aka fa'ataka wa rubbama a'taka famana'aka. Saya ulang sekali lagi, rubbama mana'aka fa'ataka wa rubbama farubbama mana'aka fa'ataka. Maksudnya ialah boleh jadi Allah halang kamu ataupun tak beri satu-satu benda yang kamu hajati. Banyaklah cikgu yang kita hajat dalam hidup ni. Nak sekian, nak begitu, nak benda ini. Tengok orang sebelah rumah senang, kita pun rasa alangkah baiknya kalau kita senang macam dia juga. Kita tengok kiri kanan, nampak orang sehat, berjalan jauh boleh, makan angin, cuti sekolah. Kita kata kalau kita pun macam mereka tu pun alangkah baiknya. Maknanya ada banyak hajat yang kita mahu. Tetapi tidak semua hajat itu tercapai, cikgu. Tidak tercapai semuanya. Oleh kerana bila tak tercapai satu hajat, boleh jadi besar harapan kita kepada satu benda. Tetapi Allah menahan daripada mengurniakan pengkabulan doa dan hasrat kita itu. Tasawuf mengajar kita, bila Allah menahan kamu satu perkara yang kamu harapkan, yang kamu hajatkan, rubbama mana'aka fa'ataka, dengan sebab ditahan hajat kamu tadi, boleh jadi ada satu anugerah lain yang Allah nak beri pada kamu. Kita buat contoh mudah lah. Kalau satu orang ibu, dia tak beri anaknya mandi sungai kah, mandi lombong kah, naik pokok kah, bukan sebabnya tidak suka, tetapi kerana dia menjaga satu benda yang lebih besar, yang kalau tidak dijaga sekarang boleh jadi datang mudarat lebih besar. Jadi atas dasar itulah Ja'far As-Sadiq telah menyebut kepada muridnya. Ini satu ulama besar, juga disebut banyak riwayatnya dalam kitab-kitab tasawuf ini. Apa kata Ja'far kepada muridnya? Dia bertanya. Maknanya soalan ini pun macam kita hari ni nak kena tahu dan nak jawab macam mana. Soal jawab satu, soal prinsip nak yakin macam mana. Apa disebut, Kim? Ja'far bertanya kepada murid-muridnya, kalau kamu berdoa kemudian Allah kabulkan, kita berdoa, Ustaz Zamri, mintalah anak kita SPN dapatlah 10F, bukan nak 10A, nak 10F. Sebab kalau 10A nanti dia masuk asrama, pergi politeknik, masuk kuza, biarlah boleh 10F, bolehlah duduk di rumah jaga kita, tolong picit betih, pijak belakang, cari rambut ubang, contohnya. Jadi bila kita berdoa, Allah kabulkan, maka Ja'far bertanya kepada muridnya, apa respon kamu? Apa respon kita, Cikgu Din? Kita berdoa tak? Minta hajat dengan Tuhan tu banyak kan? Allah kabulkan. Lalu apa respon kita? Kebanyakannya kita sebut Alhamdulillah, syukur, sujud syukur, buat kenduri, ajak orang makan, bersedekah. Betul lah tu. Betul dah tu, Cikgu Din. Cuma dalam pengajian tasawuf kita ini, satu dimensi baru yang dibawa oleh guru-guru yang ahli dalam bidang tasawuf itu. Seperti riwayat Ja'far ini, bila dia tanya pada muridnya, kalau kamu berdoa,
Allah kabul. Apa respon kamu? Dan kalau kamu berdoa, Allah tangguh. Allah tangguh dulu hajat kamu itu, makna tak diberi sekarang, tak diberi dulu. Apa pula respon kamu? Ni soalan kepada audience, pada sahabat-sahabat kita tengah hari ni. Apa soalannya? Kalau kita berdoa, Allah kabul, kita macam mana? Dan kalau kita berdoa, Allah tangguh doa kita itu, bagaimana pula keadaan kita? Maka muridnya Ja'far kata, kalaulah kami berdoa Tuan Guru, tiba-tiba Allah Ta'ala kabulkan, maka kami pun bersyukur sebanyak-banyaknya. Terima kasih, betul. Dan kalau kami berdoa, Allah tangguhkan, maka kami pun akan bersabar. Esok kami berdoa lagi. Lusa kami berdoa lagi. Tulak kami berdoa juga. Tubing kami masih tak putus asa nak berdoa juga. Kalau Allah kabul, kami syukur. Kalau Allah tangguh, kami sabar. Ini kata murid-muridnya Ja'far. Dan sahabat-sahabat sekalian macam saya juga. Apa dia? Kita mengakui benarnya sifat ini ada pada kita. Kalau kita berdoa, Allah kabul, kita syukur. Sebaliknya, kalau Allah tangguh, kita sabar dan kita terus istiqamah berdoa. Itu semua orang akan ada sifat seperti itu. Tetapi tasawuf mengajar kita satu pemerhatian batin ataupun satu renungan batin terhadap apa yang kita minta. Kalau Allah kabul, bagaimana nak respon? Ataupun kita berdoa pada Allah, kalau Allah tangguh, bagaimana pula kita nak terima? Maka kata Ja'far, kalaulah kamu ni berdoa, tiba-tiba Allah kabul, dan kamu berdoa, kalau Allah tangguh, kamu pun sabar, apa bezanya lagi kamu dengan anjing-anjing di Madinah ini? Dengar baik-baik tu. Dengar baik-baik tu Kak Ruzi saya. Maknanya kalau kita berdoa, Allah kabul, kita terima kasih. Betul lah. Kalau kita berdoa pula, Allah tangguhkan, maka kita pun sabar. Betul lah. Tetapi kata Ja'far, dalam pengajian tasawuf ni, kalau begitu keadaan kamu, apa bezanya lagi kamu dengan anjing-anjing di Madinah? Ja'far tidak nak mengatakan kita ni seperti anjing. Tetapi kalau inilah level kita, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ini level kita, dapat kita syukur, tak dapat kita sabar. Dia kata takkan setakat itu sahaja yang kamu boleh duduk dalam kedudukan makam di sisi Allah, menerima takdir ketentuan Allah. Sebab anjing pun begitu juga. Contoh dia kata anjing-anjing di Madinah ni, bila mari pagi-pagi, contohnya lah minta tulang. Menyalak minta tulang. Maka kita pun bagi tulang, campak satu tulang. Kita kata, Johnny, ni ambil tulang Johnny. Biasa anjing ni Johnny lah namanya kalau zaman saya dulu lah. Perekat baru ni cikgu barangkali dia tak tahu dah contoh-contoh lama ni. Johnny, ambil tulang ni. Maka apa jadi pada anjing tadi, Johnny tadi? Dia pun jilat kaki tuangnya. Ataupun dia hidu-hidu kaki tuangnya. Kenapa? Terima kasih. Dan andai kata dia mari minta tulang, kita tak beri. Kita ambak pula. Kita petong dengan kayu, contohnya. Dia pun lari. Apa jadi pada anjing tadi, Johnny tadi? Esok dia mari pula. Kita ambak lagi, lusa dia mari pula. Kita ambak lagi, tulak dia mari pula. Ini yang Ja'far nak sebut. Dalam pengajian, contoh kita mengaji hari ini, Ja'far tanya pada muridnya, kalau kamu berdoa Allah bagi, apa respon kamu? Dan kalau kamu berdoa Allah tangguh, apa pula respon kamu? Maka bila murid dia kata, kalau Allah kabul, kami terima kasih. Kalau Allah tangguh, kami sabar, esok berdoa juga. Jangan putus asa, sokmo-sokmo berdoa. Maka tu yang Ja'far kata, apa beza lagi kamu dengan anjing-anjing di Madinah? Anjing-anjing di Madinah. Yang kamu campak tulang, bila mereka menyalak nak tulang, kamu beri, dia terima kasih juga macam kamu. Dan kalau dia menyalak minta tulang, kamu halau. Petong dengan kayu, bening dengan kayu, contohnya di bahasa Terengganu lama ni.
Tapi apa jadi pada anjing? Esok dia mari lagi, Cikgu Ding. Lusa dia mari juga, dia sabar. Tiap-tiap hari dia mari. Maknanya, adakah setakat itu sahaja level manusia yang diberi akal membezakan dia dengan binatang? Diberinya jiwa, hati yang tempat tumpuan jatuh pandang Tuhan kepada dirinya. Jadi, ni pengajian tasawuf sebenarnya mencetuskan kepada kita satu dimensi supaya hubungan kita dengan Tuhan tu sentiasa terbaik ataupun sentiasa terangkat. Ada imang ni memang naik turun. Imang ni memang naik turun. Kita ni Cikgu Din imang naik tapi banyaknya turun, itu yang pasti. Tetapi seolah-olah pengajian tasawuf yang cuba kita koreksi petang ini, tengah hari ini, salah satu daripada ajarannya yang banyak ialah bagaimana muamalah batin kita dengan Tuhan kita yang menyiapkan banyak dah Cikgu Din. Banyak dah Cikgu Din Tuhan beri pada kita. Maka kata Ja'far, sebenarnya kalau kamu berdoa Allah beri, kamu kena sabar. Bukan syukur, sabar. Sabar jangan sampai membawa kamu lupa dengan Tuhan, satu. Tetapi kalau kamu berdoa Allah tangguh, bukan kamu kena sabar, kamu kena syukur. Kerana apa? Kamu yakin Allah tentukan yang lebih baik bagi kamu. Walaupun kita berdoa tak dapat macam orang lain Ustaz, ya. Kerana kita tak akan sama bahagian kita dengan orang lain, Cikgu Ding. Tak sama. Tidak sama. Jadi ada orang kadang-kadang baik baginya ada harta. Boleh jadi pada kita kalau ada harta menjadi rosak kita. Sebab itu kata satu syair Arab, sekiranya kamu benar-benar nak kebahagiaan, jangan sekali-kali kamu jangan sekali-kali kamu bandingkan hidup kamu ni dengan orang lain. Jangan Cikgu Ding. Mana kita tengok orang ada kereta, kita nampak bahagia. Jangan. Boleh jadi pada kita lain jadinya. Maka katanya satu syair Arab, sekiranya kamu betul-betul nak bahagia, jangan kamu sekali-kali membandingkan diri kamu dengan orang lain. Jadi ni antara contoh bagaimana nak didik hati. Kalau berdoa banyak-banyak pada Allah, tiba-tiba Allah tangguh. Tasawuf mengajar kita, walaupun tangguh, syukur. Sebab apa? Allah sedang mengatur benda yang lebih baik bagi awak. Mungkin tak sama dengan orang lain, dengan orang sebelah rumah. Tak apa, sebab setiap orang tak akan sama. Ada bahagian dan ketentuan masing-masing. Kita belajar pula dalam syair Arab tadi, kalau betul nak bahagia, jangan sekali-kali kamu bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Jangan. Dan sebaliknya, kalau kamu berdoa, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Betul lah kita terima kasih, syukur sangat Tuhan sampaikan hajat kita. Tetapi yang lebih besar daripada itu Cikgu Din, kita kena sabar. Kita kena sabar terima nikmat Tuhan. Jangan sampai dahaka kah, lupa kah, besar diri kah. Jangan. Ini maksud daripada perkataan Ja'far kepada muridnya yang kita belajar dalam contoh-contoh pengajian tasawuf mendidik batin kita dengan Tuhan kita. Iaitulah kalau kita berdoa Allah bagi, sabar banyak-banyak. Jangan sampai rosak kurniaan Tuhan itu dengan maksiat atau lalai. Tetapi kalau kita berdoa tiba-tiba Allah tangguhkan dulu, kita syukur banyak-banyak. Sebabnya boleh jadi Allah atur kita benda yang lebih baik lagi. Atas dasar itu, pengajian tasawuf ini rupanya menunjukkan kepada kita batin itu mesti selalu dipupuk dengan takwa, sangka baik dengan Tuhan. Apa Tuhan buat molek belaka. Hatta pemusibah macam sekarang ni Cikgu Ding, ya. Macam sekarang ni Ustaz Mustafa Alki saya, ya. Dalam keadaan kita sekarang ni pun sebenarnya ada yang molek Tuhan buat, ada benda yang Tuhan nak beri kebaikan pada kita. Apabila datang daripada Tuhan, batin yang suci akan melihat semuanya indah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun cobaan. Barangkali
sahabat-sahabat boleh faham juga dah apa yang saya sebut secara ringkas tadi, bagaimana tasawuf memupuk hati ketika kita bermuamalah dengan Tuhan, hatta kita berdoa kalau Tuhan tak beri macam kita hajat, itu pun masih diajar lagi kita kena syukur sebab Allah sedang ganti dengan benda yang lebih baik. Dan diajar pula kita jangan sampai lalai bila terima kurniaan Tuhan. Maka dikatakan doa kita yang termakbul sampai hajat kita, kita kena terima dengan sabar, jangan sampai lalai dan lupa bersyukur. Ini yang diajar dalam tasawuf kita ini. Kita nak tengok sahabat-sahabat kita masuk pagi ni. Sahabat-sahabat kita masuk pagi ni. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dr. Tengku, terima kasih. Dr. Tengku, Tok Puan, Dr. Tengku, terima kasih. Sahabat saya Suhairi, Ina Azman, kalau berdoa Allah kabul, kita kena sabar Ustaz ya. Ya betul. Kalau Allah tangguhkan doa kita daripada dikabulkan, kita kena syukur sebab Allah sedang pilih benda yang lebih baik. Betul. Ini yang kita nak belajarnya pada tengah hari ini. Maknanya tasawuf memupuk kita sentiasa positif, sangka baik pada Tuhan, dan tidak akan terhasil sangka baik kepada Allah melainkan batin dan jiwa yang suci. Jiwa yang suci. Ada satu kisah. Mariza, ada satu kisah. Kisah ini saya ingat saya baca dalam satu karya tasawuf, iaitulah Risalah Khusyairiyah. Seingat saya ya, ayahanda cikgu saya dan Abang Rahim saya. Ya betul. Rojak Boy. Terima kasih Rojak Boy. Saya baru putus tuan ni. Ustaz, saya sabar saja. Betul. Allah nak beri hak lebih baik lagi kepada saudara Rojak Boy saya. Kepada saudara Rojak Boy saya. Okey. Saya nak buat contoh cerita Rojak Boy. Ustaz Hafizi saya. Apa contohnya? Tengok ya. Bagaimana orang bila batinnya bersih, hatinya suci, lurus perjalanan jiwa dia pada Tuhan, mencapai maqam musyahadah. Hatinya mencapai maqam musyahadah, yakni seakan-akan nampak Tuhan. Kita dah sebut semalam. Apa kata Hamka? Walaupun mata memandang alam, tapi hati nampak Tuhan. Di sebalik alam, nampak Allah. Bila tengok dalam WhatsApp group pagi-pagi tu, cuba baca. Kan biasa pagi-pagi kita bangun cikgu, kita baca WhatsApp dulu, barulah baca Quran. Agaknya ya. Janganlah siapa begitu. Wa na'uzubillah ya Allah. Cuba tengok dalam WhatsApp group kita. Apa disebut pagi tadi cikgu contohnya? Jemput ke rumah saya baru dapat cucu nak akikah. Kita kata Alhamdulillah. Bertambah penduduk taman di Cempaka, Bandar Baru Bangi, Seksyen 9 ni. Kemudian scroll ke bawah sikit mesej, dapat baca mesej kedua. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggallah sekian-sekian sahabat kita jalan satu stroke G. Kita berkata Allah, berkurang pula penduduk di kawasan ini. Apa yang sebenarnya apabila kita baca mesej ni, kita baca WhatsApp tadi tu, Allah sedang tunjuk kekuasaannya. Dalam satu masa yang dekat, ada orang baru nak hidup, ada orang yang sudah mati. Ada orang baru nak lahir, ada orang yang telah pun meninggalkan dunia. Ini yang kita katakan perbuatan Tuhan, apa saja berlaku pada alam dalam kehidupan, kata Hamka, mata memandang alam, sedang hatinya nampak Tuhan. Itu yang nak dipupuk dalam batin kita. Apa sahaja yang Allah Ta'ala beri pada kita, baik. Baik Syarihah, sangat baik. Kak Tipah, baik, betul baik. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Saya dah sebut tadi ada satu cerita nak memberi faham kepada kita bagaimana bila batin ini sampai maqam musyahadah, seakan-akan dapat melihat Tuhan walaupun melalui kesan-kesan alam dan perbuatan Allah dan kebesaran Allah pada makhluk. Dia akan menjadi baik, jernih. Segala yang diterima dalam hidup ni adalah satu kelazatan, kemanisan, keindahan sekalipun pahit. Tu yang payah tu nak sebut tu. Payah tu saya pun ni cuma sebut berkongsi, nak buat belum tentu lagi ni. Harap-harap tuan-tuan berdoa pada saya juga supaya kita sama-sama dah dapat manfaat ni. Bagaimana setiap ujian Tuhan beri, hatta musibah kah?
hatta darurat kah, hatta cobaan kah, dia menerimanya dengan melihat keindahan Tuhan, kebesaran, kerahmatan, kasih sayang Tuhan. Ini contoh yang kita nak buat ni. Walaupun sukar, kita nak dengar cerita. Yang cerita ni mungkin boleh memupuk kita satu kefahaman. Ada orang-orang sebegini jiwanya sehingga ditimpa cubaan dari Allah pun, dia masih seronok, suka, indah, baik, molek. Kisah ini kita baca dalam Risalah Khusyairiyah yang dikarang oleh Imam Abdul Qasim Karim Hawazin Al-Khusyairi itu. Ni lama dah saya baca riwayat ini. Apa ceritanya? Suatu hari Imam Khusyairi meriwayatkan kisah orang-orang soleh, salaful soleh, orang dekat dengan Tuhan. Siapa? Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri apa ni, Kim? Bagaimana Zunnun al-Misri ni kisahnya? Suatu hari Zunnun dia melawat kawan dia yang sakit. Dia pergi melawat kawan-kawan dia yang sakit. Sambil-sambil sahabat masuk tu share, jangan lupa. Share sebanyak-banyaknya. Saya tak mustahak like tu, tak mustahak. Saya mustahak mudah-mudahan dapat manfaat, ramai orang dapat ilmu, itu saja. Itu saja tuan-tuan. Kita berharap lepas mati adalah pahala kita di sini, di situ, mudah-mudahan. Kita cuba share sebanyak-banyak biar berkembang majlis ilmu ini. Berkembang majlis ilmu kita ini. Okey, baik. Ya. Zunnun al-Misri dia melawat. Mari melawat kawan dia sakit. Apa ni, abang mahabbah saya. Dia mari melawat orang sakit. Kebetulan orang sakit itu pula sahabat-sahabat sekalian ahli tasawuf juga. Maknanya orang tasawuf melawat orang tasawuf juga yang sedang sakit. Kita dah sebut tadi, bila sebut orang tasawuf ni, orang yang menitik berat sangat menilai dan menelik hati masing-masing supaya sentiasa betul dan terjaga dengan Tuhan. Itu maksudnya orang tasawuf lah. Bagaimana nak buat walaupun payah, mudah disebut, kita pakai usaha lah, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan. Maka Zunnun ahli tasawuf melawat kawannya yang juga ahli tasawuf tetapi tengah sakit. Sakit Cikgu Ding. Kalau boleh buat contoh agaknya Cikgu Ding, dia terbaring lah. Katanya Imam Abdul Qasim Hawazin Al-Khusyairi, Imam Khusyairi dalam kitabnya ini, sahabat Zunnun ni terbaring sakit. Maka Zunnun pun melawat, beri salam, dia tengok kawannya terbaring sakit. Dan dia dapati kawannya ini mengeluh. Mengeluh Kak Umi, Kak Maznah saya, mengeluh tengah sakit. Barangkali mengeluh tu macam mana saya tak tahulah. Benda dalam kitab, bukan dalam audio, dalam video. Tetapi barangkali Cikgu Din ya, barangkali adik Syed saya ya, barangkali beginilah dia mengeluh. Agak saya ni. Agak saya. Itu agak saya tu barangkali dia mengeluh begitu. Maka bilanya Zunnun ni ahli tasawuf, dengar kawannya yang sakit ahli tasawuf juga, tiba-tiba mengeluh dalam dicuba Tuhan, diuji Tuhan dengan sakit. Contohnya. Maka apa jadi? Zunnun menasihati kawannya yang sedang mengeluh itu, yang terbaring sakit itu. Apa katanya Zunnun? Dia kata, Tuan, tidakkah Tuan tahu kita sakit-sakit ni sebenarnya Tuhan pukul kita? Ni bahasa metafora lah. Bahasa metafora lah. Maka dia kata apa? Dia kata, tidakkah Tuan tahu ya, kita ni sakit-sakit ni Allah pukul kita. Jadi tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Tuhannya kalau dia tidak sabar menerima pukulan dari Tuhan.
Apa dia, saya ulang sekali lagi, dia kata, Tuhan, tidakkah sakit ni Allah Ta'ala pukul kita, uji kita? Dan tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Khalik-nya kalau dia tidak sabar menerima pukulan daripada Tuhannya. Maknanya Tuhan pukul kita sakit, tiba-tiba kita mengeluh, sakit. Maka tidak sempurnalah kasih awak kepada Tuhan. Tidakkah kita ni orang-orang tasawuf selalu memandang perbuatan Tuhan tu baik. Jadi jangan mengeluh. Tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Tuhannya kalau dia tidak sabar menerima pukulan dari Tuhannya, kata Zunnun kepada kawan dia. Apa jadi? Apa jadi saudara Nawawi saya? Sahabat Zunnun yang sedang terbaring sakit mengeluh tadi tu, yang kita dah sebut tadi tu, tiba-tiba tersenyum. Tersenyum sambil dia menjawab. Dia senyum sambil jawab. Dia jawab apa? Dia kata begini. Dia kata, wahai Zunnun, bukan begitu sepatutnya engkau nasihat atau kata kepada aku. Betul lah kamu dengar aku mengeluh ni kan? Maka kamu nasihat tidak sempurna kasih seorang hamba kepada makhluknya kalau dia tidak sabar menerima pukulan daripada Khalik-nya. Itu nasihat kamu pada aku. Maka aku jawab, Zunnun, bukan begitu sepatutnya engkau nasihat aku. Sepatutnya engkau kena nasihat begini. Tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Khalik-nya kalau dia tidak menikmati pukulan dari Khalik-nya. Dengar sekali lagi tu. Apa kata kawannya yang sedang sakit, terbaring mengeluh tadi, tiba-tiba tersenyum bila dengar nasihatnya Zunnun pada dia? Dia kata, Zunnun, sebenarnya bukan begitu. Yang sebenarnya ialah tidak sempurna kasih seorang makhluk kepada Khalik-nya kalau dia tidak menikmati Cikgu Din, pukulan dari Tuhannya. Maka yang kamu dengar aku ni Zunnun mengeluh tadi, mengeluh tadi itu contohnya. Itu bukan aku mengeluh sakit. Aku menikmati pukulan dari Tuhan. Bayang Cikgu Din. Kita ingat dia mengeluh sakit-sakit. Ya Allah, tolonglah. Dah. Rupanya dia dia menikmati pukulan dari Tuhan. Seolah-olah Cikgu Din, kena buat bahasa mudah kita ni, orang kita pergi hospital, sakit gauk kuat. Sampai daripada kaki pakai atas belakang, kuat sangat ni gauk ni. Apa dia kata? Allah, sedap sangat sakit gauk ni. Allah, Cikgu Din. Kalau kita jumpa orang begini, kita kata waliullah agaknya ni. Kita tengok kaki sebelah, sedap sangat sakit buah pinggang ni. Alhamdulillah, ya Allah. Allah, Cikgu Din. Kalau kita jumpa, kita kata, hai, Wak ni waliullah belaka dalam Wak lapang A ni agaknya. Kemudian kita tengok kaki sebelah, ya Allah, sedap sangat kecil manis ni, ya Allah. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, kita nak gambarkan segala ujian, cobaan, musibah Tuhan beri, tiba-tiba ada sekelompok manusia yang boleh terima dengan keindahan, keelokan, sangka baik pada Tuhan. Bahkan mereka merasa menikmati pula cobaan itu. Ini hanya berlaku kepada orang yang bersih batinnya. Orang yang bersih batinnya atau lurus hatinya. Lurus hati, bersih batin. Maknanya benda yang paling bernilai bagi kita ialah jiwa ataupun batin ataupun hati kita kepada Allah, kerana hati itulah yang menentukan bagaimana kita bermuamalah, berhubung dengan Tuhan. Soal tubuh badan, penampilan ni Cikgu Din, kita tak sawak kira lah. Sebab itu kata kalam ulama tasawuf yang terkenal, Asy-Syibli rahimahullah alaih, apa dia kata? Lau dzuktum halawatal wuslati la araftum mararatal qati'ati. Sekiranya kamu mula merasa manis berhubung dengan Allah, barulah kamu akan faham erti pahit bila terpisah dengan Tuhan. Soalnya sekarang Abadin,
Kita kalau tertinggal amalan yang sunat kah atau sembahyang tiba-tiba terlewat sikit kah? Sembahyang subuh tadi contohnya. Usalli fardhu subhi gajohi lillahi ta'ala contohnya. Tersembahyang lewat. Tertinggal sembahyang sunat. Ataupun terlepas duha kah, zikir kah, lalai contohnya. Ada tak kita rasa sedih? Tak ada. Bila tak ada, ini memberi makna kita tak pernah rasa manis pun beribadat selama ini. Kita tak pernah rasa manis pun beribadat selama ini. Sebab itu kita tidak pernah rasa pahit bila tergelincir daripada amal. Ini kata Asy-Syibli, "Lau dzuktum halawatal wuslati la araftum mararatal qati'ati." Sekiranya kamu mula merasakan manis berhubung dengan Allah, baru kamu faham erti pahit bila terputus hubungan dengan Tuhan. Lalu atas dasar itulah, sahabat-sahabat sekalian, kita nak koreksi diri sendiri. Sejauh mana dah hubungan batin kita dengan Allah sehingga kita dapat rasakan apa sahaja yang Allah tentukan dalam hidup kita adalah baik, elok, molek, indah, comel. Sebab Allah tidak akan membuat aniaya kepada makhluknya, tidak. Allah tidak akan buat zalim kepada makhluknya pun, tidak. Tetapi ujian yang Allah kenakan kepada kita, bagaimana kita nak pandang ia satu keindahan, satu kerahmatan, satu bentuk kasih sayang dari Tuhan kepada kita. Ini antara yang diajar oleh pengajian tasawuf kita, iaitu sangka baik pada Allah, batin sentiasa berhubung dengan Tuhan, menerima segala ketentuan dari Tuhan dalam bentuk keindahan yang Allah Ta'ala tentu kepada makhluknya, dan meyakini bahawa kita tak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billah, melainkan dengan izin Allah, ketentuan Allah. Cikgu Din, teori sains kita belajar di sekolah tak? Bila benih laki-laki bertemu dengan benih perempuan, maka akan dapat zuriat. Itu yang kita belajar sains tingkat tampak sekolah Mahmudiyah dulu, Cikgu Din. Tetapi Islam mengajar lebih daripada itu. Betul, ikhtiar kamu, benih laki-laki campur benih perempuan, akan dapat zuriat. Tetapi tidak akan berlaku kecuali dengan kehendak, takdir, keizinan Allah. Berapa ramai orang menikah 10 tahun, 20 tahun tak dapat zuriat. Ini nak menunjukkan kita ni tertakluk kepada takdir, tiada daya upaya melainkan kehendak Allah. Soalnya, kehendak Allah kepada makhluk adalah secara mutlak. Kita milih Allah secara mutlak. Maka kehendak Allah kepada kita berlaku secara mutlak tanpa kita pilih-pilih. Apa yang boleh kita buat ialah bagaimana nak menerima takdir Allah itu dengan hati yang redha. Itu yang kita kena usaha. Soal takdir Tuhan kita tak boleh tentu. Ini ketentuan dari Tuhan. Lalu tasawuf yang kita sebut dalam siri ketiga ini, rupanya mengajar kita bagaimana memusatkan hati untuk sentiasa bermuamalah dengan Tuhan dalam keadaan positif, dalam keadaan sangka baik. Dan perkara ini tidak akan berlaku kalau kita tidak menghasilkan terlebih dahulu jiwa kita dengan kebersihan daripada noda dan juga dosa, daripadanya janabah kelalaian, daripadanya perkara yang sia-sia. Atas dasar itu, jiwa yang bersih inilah akan terhasil padanya kebaikan dan juga kekhusyukan kepada Allah. Kita sentuh secara asas bagaimana hati yang baik akan membawa manusia menerima segala dari Allah itu dengan sangka baik. Bagaimana kalau hati itu belum baik, maka hatinya akan teragak-agak, taraddud, waswah, waham, ataupun sama-sama gelap daripada memandang kebaikan Allah yang dilakukan melalui takdirnya, sekalipun takdir itu berbentuk ujian. Jadi ini antara yang hendak dibahas dalam pengajian tasawuf. Maknanya kita belum koreksi sepenuhnya, kita belum bahas sepenuhnya, kita sedang membuat contoh. Seperti yang kita sebut awal pengajian kita tadi, apakah contoh-contoh pengajian tasawuf berkaitan jiwa? Itu yang disebut tadi, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi Tuhan menegah, menghalang kamu dapat satu benda, tetapi Tuhan nak beri yang lebih baik pada kamu.
ataupun dihalang kamu daripada dunia, contohnya kata Syarah Hikam, huraian dalam kitab Hikam kita. Kita minta dunia, nak kekayaan, nak sekian, nak pengaruh, nak kuasa, tiba-tiba Allah halang. Halangnya Allah itu kerana mengandungi kebaikan supaya kamu tidak jatuh lalai dalam apa yang kamu minta itu. Maknanya kasih sayang Allah ada pada kita ada. Begitu juga warubbama mana'aka rubbama a'taka famana'aka. Boleh jadi juga Allah beri kamu satu benda yang kamu hajati, tetapi dengan sebab itu kamu lalai dan jauh daripadanya. Atas dasar itu kita tengok apa saja yang Tuhan tentu pada kita adalah baik dan molek. Dan mudah-mudahan dengan terpupuknya hati kita kepada Allah, sangka baik, redha, terima takdir dan ketentuan, melihat sebalik pemberian Tuhan itu ataupun penangguhan kurniaan Tuhan kepada kita adalah keindahan, adalah satu bentuk kerahmatan, kasih sayang Allah kepada kita. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Kita nak tamat di sini saja. Kita nak solat zuhur pula. Saya beranggapan insya-Allah sekitar pukul 3.30 nanti mungkin kita sambung pengajian tasawuf kita ni. Saya nak tengok dulu apa yang jadual penulisan kami. Kalau lapang 3.30 kita maklumkan insya-Allah kita sambung perbahasan tasawuf siri ketiga. Masih siri ketiga lagi juga kita nak sambung fasa berikutnya. Jadi hari ni kita dah pun belajar sikit sebanyak bagaimana bersangka baik pada Allah. Kita dah baca salah satu contoh matan ataupun bait hikmah yang disebut oleh Ibnu Athaillah. Kita dah bawa contoh bagaimana Zunnun Al-Misri melawat kawangnya, yang mana kawangnya itu sebenarnya mengeluh bukan sebab tak sabar terima sakit. Rupanya dia sedang mengeluh menikmati sakit. Sedapnya sakit ini. Sedapnya sakit ini. Ni orang yang dekat dengan Tuhan hatinya. Sehingga apa saja datang, walaupun ujian, diterimanya dengan baik, dengan keindahan. Dan kita sebut juga tadi riwayat bagaimana Ja'far mengajar murid-muridnya, sekiranya berdoa Allah kabul apa yang perlu dibuat, dan sekiranya berdoa Allah tangguh hajat kita, apa pula yang perlu dibuat. Ni kita dah sebut tadi, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Jadi saya tak dapat nak sebut satu-satu orang ini nama semuanya, tapi saya berdoa selamat berkat semua kita ya. Hakim Syazali Zan, terima kasih Zan masuk. Kak Maznah saya, Liari Azlinda, Cikgu Kasman saya, ayanda saya. Begitu juga Muhammad Hamidi Ismail, terima kasih di Pi, terima kasih Pi. Kita akan sambung Karang, Sally, Farah, Ina Azman dan rakan-rakan semuanya yang tak dapat saya sebut seorang-seorang, tetapi saya sayang semuanya insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.